Okey, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat malam pada semua. Saya sekarang ni berada di kawasan Padang Sera, Kedah, di mana saya nak bawa satu kisah, satu cerita yang jarang orang tonjolkan. Kisah ni yang kita tahu dulu zaman lah ni, kebanyakan cerita kisah macam kisah Mahsuri berdarah putih, Raja Bersiung, cerita-cerita ni agak popular lah. Tetapi ada satu kisah agak penting pada kerajaan negeri Kedah dulu, di mana kisah seorang puteri, dan dikatakan puteri ni dia berdarah putih juga macam Mahsuri. Kisah yang saya nak cerita ni adalah berkaitan dengan kisah Puteri Lindungan Bulan. Mungkin ramai yang tak tahu, ada juga yang tahu. Tapi cerita kisah-kisah ni tak ada fakta sangat lah. Kalau saya, apa yang saya tahu, kisah ni apa yang saya baca lah dalam maklumat, kisah Puteri Lindungan Bulan ni agak penting jugalah pada kerajaan negeri Kedah, di mana berlakunya perang antara Kedah dengan kerajaan Aceh, dan kisah ni berlaku di kawasan Padang Sera ni, ataupun lebih dikenali sebagai Kota Si Putih. Dan Kota Si Putih ni dia adalah satu bukit di mana terletaknya zaman dulu ni adalah satu kota pertahanan dan kawasan pentadbiran bagi negeri Kubang Pasu. Dan kota itu terletak di bukit atas ni. Okey, sekarang kita berada di kawasan Padang Sera, Padang Sera, di mana kita dalam perjalanan untuk menuju ataupun kita nak melawat atau menziarah makam Puteri Lindungan Bulan. Merupakan jalan utama lah menuju ke makam Puteri Lindungan Bulan. Kawasan kampung, jalan dia kecil jalan kampung. Rumah penduduk kiri kanan lah.
Dan jalan dia kecil, semuanya untuk sebuah kereta. Cantik kampung, kampung lindungan bulan. Okey, ni simpang masuk lah. Simpang masuk ke makam Puteri Lindungan Bulan. Okey, sekarang kita dah sampai. Saya sekarang berada di kaki bukit kota Siputih, di mana terletaknya makam Puteri Lindungan Bulan. Okey, Puteri Lindungan Bulan dia ada di atas bukit sana. Untuk makluman semualah, ini adalah kaki bukit di mana kita akan naik ke atas bukit sana melalui tangga ni, di mana terletaknya makam Puteri Lindungan Bulan. Okey, kawasan sini adalah ni perumahan penduduk lah. Perumahan penduduk. Jalan dia kecil ya untuk menuju kat sini. Okey, jom. Okey, inilah perjalanan untuk menuju ke makam Puteri Lindungan Bulan. Dia nak kena panjat bukit sikit lah. Bukit dia tak tinggi sangat, lebih kurang dalam 30 meter mungkin. Okey, kita dah sampai. Inilah dia, makam Puteri Lindungan Bulan. Dari segi maklumat yang saya ada, kota Siputih ni sebenarnya pada zaman dulu dibina oleh Sultan Sulaiman Shah. Dijadikan kota Siputih ni sebagai pusat pentadbiran di dalam negeri Kubang Pasu. Zaman dulu ni, Kedah zaman Kedah tua dulu ni, Kedah merupakan salah satu negara, dan di dalam negara tu ada negeri-negeri lah, antaranya negeri Kubang Pasu, negeri Kota Star, dan lain-lain lagi lah. Sultan Sulaiman ni dia ada dua orang anak lah, iaitu Puteri Zaliha dan Puteri Mariam. Dan Puteri Zaliha ni merupakan adik kepada Puteri Mariam. Tak dipendekkan cerita lah, zaman dulu dua orang puteri ni memiliki rupa parah yang cantik, cukup lengkap lah. Dari segi budi bahasanya, kecantikannya memang cukup cantik. Dan kecantikan puteri-puteri Sultan Sulaiman Shah ni mendapat perhatian oleh Sultan Aceh zaman tu, iaitu Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam nama dia. Satu malam Sultan Iskandar Muda ni dia mimpi ada dua orang gadis yang cukup cantik. Selepas dia bangun, dia pergi jumpa nujum dia, dan dia suruh ahli nujum ni translate mimpi yang dia mimpi malam tu. Dan ahli nujum tu mengatakan
dua orang puteri ni ada keistimewaan dia. Yang seorang biasa dan seorang tu ada sedikit luar biasa, iaitu Puteri Maryam, iaitu kakak kepada Puteri Zaliha ni, mempunyai darah biasa ataupun darah merah lah. Tetapi yang istimewanya, Puteri Zaliha ni dia ada darah putih, sama macam kisah Mahsuri di Langkawi. Sultan Iskandar Shah ni ataupun Sultan Aceh ni, dia berkenan dan dia hantar rombongan peminangan untuk meminang puteri Sultan Sulaiman Shah ni lah. Tapi Sultan Aceh ni dia tak tahu mana satu, Puteri Zaliha ke Puteri Maryam yang berdarah putih. Ikut cerita tu lah. Akhirnya selepas peminangan ni, Sultan Sulaiman dia macam tak mau bagi Puteri Zaliha ni lah untuk berkahwin dengan Sultan Iskandar Muda ni. Akhirnya dia tukar, dia dia serahkan Puteri Maryam pada Sultan Aceh ni. Nak dijadikan cerita lah, satu hari lepas Sultan Aceh berkahwin dengan Puteri Maryam ni, satu hari sewaktu Puteri Maryam ni mengacip ataupun mengacip pinang, tiba-tiba kacip tu terkena jari dia. Dan Sultan Aceh zaman masa tu, dia terlihat luka yang berlaku pada jari Puteri Maryam ni. Darah yang keluar daripada jari tu adalah berdarah merah. Akhirnya Sultan Aceh ni dia jadi marah lah. Dia kata Sultan Sulaiman Shah ni tipu dia. Akhirnya Sultan Aceh perintah tentera-tentera dia untuk datang ke kota si putih ni untuk nak cari Puteri Zaliha ni lah. Sebab dia rasa diri dia dah kena tipu dan dia nak tuntut balik apa yang dia nak sebenarnya. Dia nak berkahwin dengan puteri yang berdarah putih. Dari titik tolak ni lah berlakunya peperangan antara Kedah dan Aceh. Sewaktu tentera Aceh serang Kedah, masa tu Kedah memang tak mampulah nak serang kembali serangan daripada Aceh tu. Akhirnya Sultan Sulaiman Shah ni tewas. Sultan Sulaiman ni ditahan ataupun dibawa balik ke Aceh sebagai tahanan. Tapi yang menjadi kisah ni menarik, tentera-tentera Aceh ni dia nak cari Puteri Zaliha ni tapi tak jumpa. Sebenarnya Sultan Sulaiman ni dia dah buat satu kubu ataupun tempat persembunyian. Dia tahu dah, kata Sultan Aceh ni dia nak ambil Puteri Zaliha ni, tapi dia tak mau bagi juga. Akhirnya dia bina satu kubu dekat kawasan ni, atas bukit kota si putih ni. Maka lepas tu Sultan Sulaiman ni dah dibawa ke Aceh, tinggallah Puteri Zaliha ni di kota si putih ni. Puteri Zaliha ni dia dapat nama Puteri Lindungan Bulan ni. Cerita dia, apabila ketika
Sultan Sulaiman ditawan dan dibawa ke Aceh, tentera Aceh nak datang balik untuk nak cari juga Puteri Zaliha ni. Ketika dalam tahanan, Sultan Sulaiman dia macam bagi pesanan lah dekat Bulan. Tentera ni mai di kota Si Putih ni pada waktu malam. Dan Sultan Sulaiman ketika tu berada di Aceh, dia pesan pada Bulan. Kalau ikut daripada maklumat ni, Sultan Sulaiman dia pesan kat Bulan, wahai Bulan, walau bagaimana terang sekalipun cahayamu menerangi alam, aku mohon supaya engkau tidak menyuluh sinarmu ke tempat persembunyian anakku. Maksudnya tuanku Sultan Sulaiman ni dia pesan dekat Bulan, jangan sebarkan cahaya dekat kawasan persembunyian Puteri Zaliha. Selepas Sultan Sulaiman pesan macam tu, ketika tentera Aceh datang mencari Puteri Zaliha ni waktu malam, walaupun malam tu bulan mengambang, waktu bulan penuh lah, cahaya dia memang cukup nampak lah, tetapi cahaya tu dekat kawasan kota Si Putih ni gelap, tak nampak. Memang tak nampak, gelap langsung. Kawasan ni dia yang gelap. Maka dengan itu tentera Aceh tak jumpa Puteri Zaliha ni, walaupun mereka mai cari pintu tak jumpa. Pintu nak naik ke kota Si Putih ni disebabkan oleh pesan daripada Sultan Sulaiman. Dari titik tolak itulah Puteri Zaliha ni digelar Puteri Lindungan Bulan. Akhirnya dipendekkan cerita, akhirnya Sultan Sulaiman yang ditawan oleh Aceh masa tu, dalam jangka masa yang lama lah, beliau mangkat di sana. Dan Puteri Lindungan Bulan ni dia duduk dekat kota ni pun dalam jangka masa yang lama juga. Akhirnya Puteri Lindungan Bulan ni pun mangkat juga dan disemadikan di sinilah, kota Si Putih. Macam itulah cerita dia, serba sikit. Mungkin cerita ni tak betul, sebab kalau ikut apa yang saya baca, kisah Puteri Lindungan Bulan ni dia tak ada kata macam fakta-fakta yang dikaji. Sebenarnya cerita apa yang saya cerita ni adalah daripada kisah orang-orang lama ataupun orang penduduk lama kat kawasan kota Si Putih ni lah. Mereka cerita dari turun temurun. Macam itulah cerita kisah Puteri Lindungan Bulan ni. Untuk sekadar kita semua tahu sejarah. Mungkin tak betul, mungkin betul, wallahu alam. Bukit Si Putih ni ataupun kota Si Putih ni, di mana terletaknya makam Puteri Lindungan Bulan ni, apa yang saya baca, dia adalah satu kota pertahanan ataupun kawasan pertahanan negeri Kedah lah zaman tu. Dan apa yang kita boleh nampak di sana, okey, sekarang ni kita berada di atas bukit kota Si Putih. Kalau apa yang saya nampak ni, mungkin pada zaman dulu adalah tempat lokasi yang strategik sebagai pertahanan lah. Di mana bukit ni kalau kita nampak memang jauh kat sana. Sebagai tempat pertahanan memang sesuai zaman dululah untuk pertahanan daripada musuh-musuh. Kalau kita berdiri daripada atas bukit ni, kita boleh nampak jauh sana. Maknanya daripada puncak bukit kota Si Putih ni, dia akan boleh nampak lah kalau musuh mai.
pasir putih lah. Jom kita nak tengok di mana lokasi pasir putih ni dari jauh. Okey, ini kawasan di mana terletaknya makam Puteri Lindungan Bulan lah. Kalau anda perhatikan, ni ada satu bukit kecil. Okey, di sinilah terletaknya makam Puteri Lindungan Bulan. Okey. Macam tu lah kisah Puteri Lindungan Bulan. Kita dah tengok di mana letaknya makam Puteri Lindungan Bulan di sini. Semoga maklumat yang saya beritahu ni akan dapat memberi sedikit info lah. Minta maaf lah, saya mohon jika maklumat yang saya beritahu ni mungkin ada yang tersalah. Apa yang saya jelaskan adalah apa yang saya dapatlah maklumat dari maklumat yang ada di internet. Semoga kita berjumpa lagi. Okay, bye.